ambil ni. Dekat kawan yang design tu. Saya suruh dia hantar. Biasa saya pergi sana. Dia tu tak betul gajah. Dia yang buat sebab post saya suruh dia handle sebab dia dah tahu dengan DLP. Murah lah sikit. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat meneruskan pengajian kita, pengajian Al-Quran tajwid yang menggunakan Iqra. Kita ni lah ya. Semuanya hari tu kan saya tak bawa buku. Jadi saya tak tanda lah kat buku saya ni. Dah baca kan? Hari ni 10. Fa dengan qaf ke? Bukan minggu sebelum ni saya tak bawa buku ke kan? Yang tu saya tak bawa buku kan? Macam mana buku saya boleh tanda muka surat 10 ni? Ada lipat. Misteri juga ni. Betul sungguh, ada tanda. Patutnya mesti tanda muka surat sebelum kan? Saya tak bawa buku. Ini bahaya juga. Tapi betul lah muka surat 10 ya. Tak apalah tu. Tak tahulah macam mana dia boleh jadi. Allah. Okey, jadi pada hari ini alhamdulillah lah kita dah pun masuk pada huruf fa dan juga huruf qaf. Ya. Mana katanya tak adalah banyak tinggal huruf kita. Pasal huruf kita ada berapa? 29. 29. Jadi bila dah masuk fa, qaf, tinggallah kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, kan? Itu hamzah. Hamzah last sekali. Tak adalah banyak mana. Itu je lah 29 huruf. Cuma 29 huruf sahaja, tapi satu-satu huruf tu ada banyak benda nak ditengokkan. Yang pertama nak tengokkan nama dia apa bentuk dia, dari mana dia keluar, apa sifat-sifat dia, ataupun macam mana cara dia nak keluar. Jadi bila setiap huruf ada banyak benda nak ditengok, kali dengan 29 huruf, itulah yang jadi banyak kita kena perhatikan. Ya. Baik. Jadi kita masuk pada huruf fa dan juga qaf. Jadi bentuk dia pun macam itulah ya. Bentuk kita kena tahu juga. Bentuk fa, bentuk qaf. Kemudian fa dulu. Di mana makhraj huruf fa? Kita cek baliklah kan. Buku pun ada, boleh tengok. Fa ni mesti kita keluarkan dia dari makhrajnya, iaitu satu bibir ke dua bibir? Huruf-huruf yang menggunakan bibir ada yang pakai satu, ada yang pakai dua bibir. Jadi untuk fa kita ingat balik, dia hanya menggunakan satu bibir saja. Satu bibir. Maknanya baki huruf di bibir ni menggunakan dua bibir kecuali fa. Itu fahamnya. Satu bibir, nak guna bibir atas ke bibir bawah? Pasal kita satu kan.
Jawabnya kita guna bibir bawah. Bibir bawah. Bibir bawah ni nak bagi kena kat mana? Sebab makhraj ni kan dia dua anggota kan bertemu kan. Pertemuan dua anggota. Jadi di sini kita ada bibir satu dan kita nak guna apa lagi satu? Kita gunalah gigi kita. Gigi yang mana satu? Kita nak guna gigi kapak kita yang atas tu. Tapi kita guna bahagian mana? Hujung. Hujung. Jadi bawah bibir menyentuh hujung gigi kapak atas kita. Itulah makhraj huruf fa. Jadi adalah setengah-setengah huraian untuk huruf fa ni dikatakan apa? Bibir bawah kita ni adalah pada bahagian yang basah. Pada bahagian yang basah. Maksudnya bahagian batin ataupun bahagian dalam. Bila kita tutup rapatkan bibir kita, belah bahagian dalam akan basah lah kan. Bahagian luar biasanya kering macam tu lah kan. Tapi tak tahulah saya sesuai ke tidak kan. Pendekatan yang basah kering ni sekarang adalah pula orang datang kata bibir dia luar dalam basah ke, jenuh lah pula kan. Jadi kalau sesuai pakailah kan. Kalau rasa tiba sekarang susah pula, ada orang kata saya luar dalam basah ustaz, jenuh lah kan. Tapi ada juga yang hurai macam itu kan. Terpulanglah pada kita nak guna pendekatan. Apa pun yang kita kena faham, makhraj, letak mana, duduk mana, semua ni adalah ulama bagi mudah kita pendekatan supaya kita boleh buat sebaik mungkin di situ. Jadi ada macam-macam jenis huraian yang dibuat oleh ulama supaya kita boleh bayang, kita boleh buat yang terbaiknya di situ. Ada harapan ke betul-betul nak disukat tepat di situ? Susah. Tapi inilah pendekatan yang sehabis baik ulama boleh bagi tahu. Contoh yang bab tadi itulah bahagian batin. Batin ni dalam, zahir luar kan. Batin bibir kita yang biasanya basah. Jadi kita pun dapatlah bayang situ rupanya nak dikenakan pada hujung gigi kapak kita yang atas tu kan. Baik, itulah makhraj ataupun tempat keluar bagi huruf fa. Sekarang ni apa pula sifat dia atau macam mana pula dia patut keluar? Tempatnya dah tahu, macam mana nak keluarkan dia. Okey, kita tengok. Kita ambil je lah yang beberapa sifat dia yang menonjol kan. Tapi banyak ya, sifat tu banyak. Kurang-kurang berapa? Kurang-kurang lah. Kurang-kurang berapa? 5 kan. Habis-habis banyak pun 7. Jadi tidaklah ambil semua, tapi kita tengok yang mana menonjol. Terutamanya nafas dan suara. Dan ada tak lidah kita pangkal ataupun tengah kita tu ada naik turun ke? Itu antara yang ketara pada sifat-sifat huruf yang kita nak tengok. Sebab biasanya kalau kita realisasikan sifat yang menonjol ni, sifat lain tu dia akan mengikutlah kan. Sifat-sifat tunggal yang lain tu. Baik. Kembali, apa sifat bagi huruf fa yang pertama sekali? Nafas ataupun udara. Tahan ke lepas? Lepas, kan? Kalau kita nak try, kalau kita tak pasti, kita try. Macam mana cara nak try? Ulama bagi tahu dah. Mati kalau fa tu, bubuhlah hamzah bagi atas sebelum dia. Af. Jadi apa yang kita rasa? Ada angin yang terlepas. Jadi kalaulah tak tahu hamas ke apa pun, angin tu terlepas. Kalau tak tahu sikit cakap Arabnya, hams. Jadilah kan. Tapi kalau tak tahu pun, angin tu terlepas ke tertahan, kita pun rasa
terlepas. Betul lah tu. Dapat satu sifat. Apa sifat dia? Angin terlepas. Betul dah tu. Tak ingat nama Arab pun tak ada jadi hal yang besar. Baik. Sekarang kita tengok pula segi suara. Suara kan. Bila kita kata af tadi, af, kita rasa angin kita terlepas, kita rasa suara kita terlepas juga. Suara terlepas, angin terlepas untuk huruf fa. Kemudian lidah kita, baik pangkal, baik tengah, rasanya relax je ke ataupun ada rasa terangkat? Mendatar, relax saja, terbuka kan. Infitah, istifal, dia belaka tu. Jadi itulah sifat bagi huruf fa yang menonjol. Semua ada 4 tadi. Dalam kita duduk sembang macam ni, cara tak langsung ni, dah ada 4 dah sebenarnya. Apa dia? Ikut turutannya, udara, angin atau udara yang terlepas, suara yang terlepas, pangkal lidah menurun ataupun tidak naik, tengah lidah pun tidak naik, mendatar, terbuka, boleh belaka. Sedar tak sedar kita telah menyenaraikan 4 sifat bagi huruf fa ataupun 4 cara keluar huruf fa. Jadi kalau kita try sama-sama, af, cuba. Af, itulah dia huruf fa, tempat dan cara dia keluar. Sekarang tengok huruf qaf. Qaf. Huruf qaf, di mana tempat keluar dia ataupun makhraj dia? Boleh lah, ada buku, kita tengok buku, tak ada masalah. Kalau rasa ada sikit-sikit ingat tu, kita sembang open ni je lah, sembang santai-santai kan. Kalau tak ingat, buku ada, rujuk je. Okey, huruf qaf. Jadi huruf qaf, di mana tempat keluar dia? Dia bukan apa, kalau kita tak main ni tak ingat. Saya pun tak ingat kalau tak main open ni. Jadi qaf kat mana? Pangkal lidah. Ataupun kita boleh kata secara umum makhraj dia lidah. Sekali lagi kita pun tanyalah. Okey, lidah tu di mana? Dia nak pergi dah yang khusus. Betul kan? Okey, secara umum qaf ni halkum ke, lidah ke, bibir? Jawabnya lidah. Okey, betul dah satu. Sekarang ni lidah tu ada banyak bahagian. Di mana pula? Nak pangkal ke, nak sisi ke, nak tengah ke, nak hujung ke? Banyak kan? Dia dekat mana duduknya? Pangkal. Jadi kita faham dah. Lidah dalam banyak-banyak tu di pangkal. Di pangkal. Bila pangkal ni ada juga huruf lain. Jadi qaf ni dia membetuli lelangit mana? Keras ke, lembut ke? Jawabnya lembut. Pasal apa? Lelangit kita makin ke depan nak ke mulut tu dia makin keras. Oleh kerana qaf ni dulu dia pangkal, kaf pun pangkal. Betul kan? Tapi di depan sikit pada qaf, maka dia mula nak jumpa dengan lelangit, antara lelangit lembut dan keras. Oleh kerana qaf ni dulu pada dia, maka dia ni telah membetuli lelangit yang lembut. Itu qaf. Jadi itulah dianya qaf kan, duduknya kat situ, pangkal. Kemudian apa pula sifat dia ataupun macam mana pula cara nak keluarkan dia dari situ? Yang pertama, dari segi angin atau udara macam mana? Cubalah kita buat. Cuba. Ada tak angin? Kalau kita letak tisu, letak tangan, ada kita rasa? Tak ada kan? Bila tak ada, nafas udara dia tertahan ke terlepas? Tertahan. Udara tertahan. Ataupun
Nafas tertahan. Suara kita pun buat lagi sekali. Up. Suara kita boleh mengalir tak? Tak boleh juga nak mengalir. Tertahan juga suara kita. Jadi huruf qaf kesimpulannya suara dan nafas tertahan. Dua-dua tertahan. Itulah qaf. Tapi bila kita buat dia apa rasa pada lidah kita? Pangkal, terangkat. Terangkat. Tapi tengah terangkat dah, tengah tak terangkat. Bila tengah tak terangkat, pangkal lidah terangkat namanya isti'la. Tengah tak terangkat atau terbuka namanya infitah. Jadi qaf ni ada 4 sifat dia yang utama. Satunya apa? Jahar. Yang keduanya syiddah. Yang ketiganya isti'la. Yang keempatnya infitah. Itu yang Arabnya lah. Yang Melayu kita dah khabar tadi kan. Tertahan nafas, tertahan suara, pangkal lidah naik, tengah lidah mendatar atau terbuka. Itu cakap Melayu dia. Baik. Sekarang kita nak cuba baca yang ada dalam tu lah. Baik. Sekali lagi kita ingatkan, apabila huruf-huruf berbaris, atas ke, kod lepas-lepas ni ada bawah ke, kod lepas-lepas ni ada depan ke, asalkan dia berbaris saja, dari mana suara kita patut keluarkan? Suara. Rongga halkum. Kita lalukan, dari peti suara kita melalui rongga halkum, kemudian terus pada rongga mulut dan keluar. Fa, cuba. Qa. Itulah dia suara yang kita ambil daripada peti suara lalu ke rongga halkum, ke rongga mulut dan kita keluarkan dia. Fa, panjang sikit lah tak apa. Fa, cuba. Qa. Begitu. Baik, sekarang kita baca. Qabada. Hati-hati ya, dia huruf ba tersepit dengan huruf yang tebal. Tengok, perhati elok. Bila kita baca, kita perhati, kita fikir. Kita dah tengok dah huruf-huruf sebelum ni, yang mana tebal, yang mana nipis tu. Jadi bila dia tersepit macam ni, hati-hati. Yang nipis-nipis, yang tebal-tebal. Qabada. Qatafa. Sama juga, tebal-tebal, nipis, hati-hati. Qatafa. Faraqa. Faghaza. Faqaza. Sa'afa. Sa'afa. Ni tengah kerongkong lah, tengah kerongkong pada injap suara. Sa'afa. Kita sembang hari tu dah kan. Ain ni dia mudah nak pergi ke hidung, dia mudah nak jadi hamzah. Jadi hati-hatilah. Sa'afa, habis dia jadi hamzah lah. Tak nak. Sa'afa. Kalau rasa tak biasa hamzah dengan ain ni, buat lebih-lebih sikit tak apa. Tu kan. Untuk belajar, sementara nak biasa, buat beria-ria pun tak apalah. Kan. Tak nak biasalah. Boleh juga. Belajar. Sa'afa. Hadza kha. Kha pun kita dah khabar ya. Kita nak kha ni
hujung kita punya kerongkong ya. Jangan masuk kepada pangkal lidah, tak nak. Pangkal lidah tak nak. Jadi dia kalau ikutkan hujung kerongkong tu senang je kita nak sebut dia kha, tak ada pun kita sakit terasa kikih ke apa, tak ada. Kha, hadza kha, qaf sa, sa. Sa ni susah tak susah sebenarnya, tapi orang kita ni kadang-kadang dah terbiasa muncung. Itu je lah sa ni. Selalu ustaz-ustaz kita pun tegur benda yang sama juga. Kebiasaan orang kita bila sa dia nak muncung. Sa kan, ataupun as. Selalunya dia nak muncung. Jadi kita biasakan supaya jangan dah kita buat muncung-muncung, sebab dia tak ada kena-mengena dengan muncung. Itulah dia sa. Dia macam sin sebenarnya. Makhraj dia sama, cuma beza dia tu pangkal dengan tengah lidah dia naik untuk sa dia. Itu je. Jadi anggota makhraj kita tu sama saja, kecuali lidah dia ada naik di pangkal dan di tengah. Kalau kita buat sin macam mana? Nipih. S tu sin kan? Jadi udara yang kita lepaskan tu, dia keluar udara yang kita bila sin dengan sad ni dengan zai satu lagi kan. Dia keluar udara tu di antara celah-celah gigi atas dan gigi bawah. Yang tu yang bunyi desir tu. Gigi macam ni, jadi udara dia di celah-celah gigi atas, gigi bawah. Yang sama juga, tapi nak naikkan pangkal lidah dengan tengah lidah. Tebal. Itulah dia beza sin dengan sad. Baik, cuba sini. Mana tadi? Yang sad tadi. Okey. Qaf sa. Jangan dia jadi O, jangan jadi O jangan jadi O. Sa. Bukan so. So tu dia nak ke O, yang ke arah O tu tak nak lah. Ada juga guru bagi petua huruf O, tapi tak tepat lah sebenarnya. Tak tepat untuk kita bunyikan tebal dia. Menggunakan O tidak tepat. Ro. Saya takut ada muncung lah. O kan? O. Saya takut ada muncung ke. Sebab dia macam ni ya. Kita memahami tebal ni macam mana sebenarnya. Nak muncung ke nak apa? Tidak. Tebal ni terhasil dua perkara. Ini kita kena faham supaya kita dapat menepis pendekatan lain yang tidak selari dengan yang sepatutnya guru-guru kita bagi tahulah. Kan? Baik, ada yang kata muncung ke O ke so ke macam mana ke pun, marilah kita faham apa sebenarnya berlaku bila tebal ni. Tebal ni apa sebenarnya terjadi? Dua perkara. Pertama, pangkal lidah kita terangkat. Ini yang terjadi. Ada setengah huruf, tengah lidah pun terangkat juga. Itu perkara yang nombor satu ya. Pangkal lidah terangkat ataupun tengah lidah pun boleh terangkat. Ikut huruf lah. Tapi setidak-tidaknya pangkal lidah tu terangkat. Pertama. Yang kedua adalah
arah suara. Ini penting kita faham. Barulah kita dapat bezakan, ustaz, kenapa kaf tak jadi tafkhim ataupun isti'la ke apa tu? Udah. Sebab apa? Sebab kaf pun tengok gambar rajah. Ni saya terang kena pakai gambar rajah. Kalau tidak, jenuh kita. Buka lah dekat huruf kaf. Siapa cepat muka surat berapa lagi? Senang tak payah cari. 52 lekas. Baik. 52 arah pergerakan suara. Ini yang saya tengah cerita sekarang. Hal yang kedua berlaku tebal, mestilah melihat arah suara. Tak cukup ya kita kata, ngapa tebal? Pangkal lidah naik. Habis dia tanya, kaf kenapa tak tebal? Mangkau kita nak jawab. Jawabnya apa? Lihat perkara kedua, arah suara. Tengok qaf, arah suara ke mana? Qaf, gambar rajah kanan, arah suara ke mana? Arrow. Atas. Itu punca dia melahirkan tebal. Adapun kaf, lihat arah suara dia, arrow ke mana? Keluar mulut. Jadi dia tidak dikira melahirkan ataupun menatijahkan tafkhim. Dia tidak dikira. Sebab apa? Walaupun tengok kaf, pangkal dia macam mana? Naik tak? Pangkal, tengok kaf tu. Naik tak? Naik, tapi arah suara keluar. Tak jadi. Dia nak pangkal naik, arah suara atas. Baru dia menatijahkan tebal. Boleh faham Boleh faham. Sebab setengah-setengah orang keliru. Ngapa ustaz? Kaf tak ada tafkhim. Pangkal lidah naik. Betul juga teori. Kan? Pangkal lidah naik. Rupanya ada satu benda lagi nak kena tengok. Arah suara. Okey, faham kat situ ya? Harap-harapnya fahamlah. Okey. Jadinya itulah yang kita nak buat pada sa tadi ya. Sa. Sa. Tidaklah nanti ada bunyi o ke apa ke yang menyalahi daripada apa yang kita faham, daripada apa yang kita belajar ya. Qaf sa. Sa. Okey, boleh. Terus aqada. Dhaghata. Syafa'a. Zaqaqa. Abatasa. Jahaqa. Daza. Za ni jangan lembik sangat ya. Kalau za tu kalau lembik sangat tak mau. Sebab apa tak mau? Sebab huruf zal dia punya nafas kita tertahan. Yang terlepas tu suara. Jadi dia taklah lembik, bahkan sebenarnya dia kena kemas. Az. Okey. Az. Yang tu adalah suara. Nafas tertahan ya. Tapi kalau kita buat lembik tu habis dengan nafas kita pun kita tak tahan dah. Tu bukan sifat dia. Contoh kita buat wa iz akhadna habis. Suara pun dah terlepas, nafas kita pun kita lepas juga. Tak maulah. Dia jahar ni kemas. Wa iz
akhadh. Patutnya begitu. Wa iz akhadna gitulah. Wa iz. Cuba. Wa iz akhadh. Yang kita nak macam itulah. Jangan lembikkan dia. Wa iz akhadh. Yang tu nafas kita pun kita lepas sekali. Daza. Kemaskan dia elok. Ya. Tapi berbaris ni kuranglah nampak. Semua saya nak cover itulah. Nafas tertahan, suara terlepas. Untuk zal. Raza. Sasha. Sada. Tadha. Empat ni sama bunyi dia semua tebal. Tebal dia pun lebih tebal daripada huruf isti'la saja. Qaf, ghain dengan kha. Yang tu tebal, yang ni lebih tebal lagi. Sada. Tadha. Dha. Agha. Faqa. Okey, kita ulang daripada atas balik tapi kita nak baca tiga. Tiga tu teruslah. Qabada qata fa faraqa. Berapa harakat kita nak jaga? Berapa harakat? Jadi setiap huruf jaga baca dengan satu harakat. Tapi kalau campur tu banyaklah harakat kan. 1, 2, 3, berapa ni? 9. 9 harakat. Setiap satu huruf satu harakat. Baik. Kita ulang balik yang merah tu ya. Qabada qata fa faraqa. Saya tengok ada yang mulut erok. Tapi itulah keadaannya. Pasal apa? Pasal kan? Kita nak ngejah tu memang macam itulah kan. Ini kan baru jumpa baris atas tau. Besok kalau dia campur Iqra apa saya tak tahulah. Dia campurnya bawah bawah depan atas tu tengok lagi herut mulut. Mana kan tidak? Bukan ke baris atas kita buka. Baris bawah kita turunkan rahang. Baris depan kita nak kumpulkan mulut kita muncul. Itu yang herut tu. Ni cara baca baris atas baru. Tapi kita nak ngejahkan huruf tu kan. Itu biasalah ya. Biasa. Kita ni senaman lah. Kita panggil riyadah. Kita senaman. Senaman riyadatul lisan. Senaman. Memang itulah rupanya ya. Janji kita tidak takalluf. Janji kita tak susah-susah kan. Jadi kita buat lembut-lembut. Buat lembut-lembut. Buat pelan-pelan. Baik, terus. Saghadha faqadha sa'afa. Hadza khaqafa sa'aqada. Okey. Okey, terus. Dhaghata syafa'a zaqaqa. Antara yang kita nak ngejah-ngejahkan adalah tebal nipis kan. Tebal nipis itulah yang kita nak ejah-ejahkan dalam bacaan kita. Terus
abata sajaha khadadha. Za. Bunyi dia bagi sama bagi atas tu kita ukurlah dengan bunyi alif. Jadi marilah huruf apa pun, ja ke, ha ke, kha ke, da, za ke, bunyi dia tetap tak nak jadi tak nak dia punya tu lari-lari. Kalau kita ada apa nama ni graf tu, dia tak nak ada lari-lari bunyi tu, kita nak dia konsisten apa huruf pun. Nah, ra za sa sha sa da. Sa da. Okey. Ta dha gha fa qa. Okey. Jadi selesai kita untuk fa dan juga qaf. Tak naklah kita panggil nama dia fa dengan qa yang tu dia berbaris. Jadi kita kan dah sebut awal dulu, kita kenalah kenal nama dia tu apa, kan? Tapi kan hari ni kalau mengaji Iqra ni, kita mengaji terus-terus yang muka surat 1, kita bimbang, kita tak kenal dulu nama dia, kan? Kalau budak-budak hari ni kadang ada yang apa itu, bila kita tanya, contoh kan kita tanya dia, ni muka surat 3 ni huruf apa? Ja. Habislah kita ja, kan? Jadi sebab kita mengaji terus-terus nak jumpa baris je. Sepatut kita kena tengok yang mana. Itu hari ingat tak? Kita terus masuk itu ke? Kita tengok apa itu? Sebab tu kita tak nak terpa-terpa gitu je, ja gitu je. Sebab apa? Sebab nanti ni huruf apa? Apa ni, ja. Bukan nama dia. Itu pasal dia bagi atas. Jadi kokotlah kan guna Iqra yang sama ni di rumah ada anak cucu ke. Janganlah tinggal muka surat ni. Ni penting ni, nampak je tak ada apa je. Muka surat berapa ni ya? Allah, saya Roman ni masalah. 7. 7 Roman ni jangan tinggal, kan? Mengenal nama huruf hijaiyah. Tolonglah ni kita sama-sama beringat, ya. Nama penting. Sebab apa penting? Saya boleh khabar. Biar kita ulang-ulang tak apa, biar ingat. Besok bila kita dah masuk Quran, ada surah-surah dalam Al-Quran yang dimulakan dengan huruf hijaiyah, yang mana pada ketika itu kita dah tak berpandukan bunyi baris dia, tapi kita nak menyebut nama. Masakan kita meninggalkan nama dia, bila kita nak baca Quran, kita ingat tak pakai? Salah. Salah. Kan? Awal Baqarah kita dah terkena dah. Tu soalan cakap besar. Awal Baqarah kita dah terkena dah. Kalau kita bantai alama, mangko. Mangko. Jadi jangan kita memperkecilkan hal-hal yang kita anggap kecil, remeh ya. Okey. Sudahlah tu beletio sikit. Peringatan bukan beletio. Okey. Masuk pada seterusnya huruf. Kalau ada ka tu memang kena balik buku surat 7 Roman tadi lah jawabnya. Huruf
Kaf. Itu nama dia betul. Kaf. Kaf ya. Kaf. Jadi untuk huruf kaf, di mana keluarnya? Ada tadi kita sentuh sikit kan. Boleh lah tu. Dia ni nya ke depan sikit daripada huruf qaf. Pangkal lidah juga, tapi dia bertemu dengan dia membetuli lelangit lelangit lembut dan keras. Maknanya makin ke depan nak ke mulut tu langitnya makin keras, kesudahannya jumpalah gusi. Keras lelangit tu gusilah dia. Betul kan? Jadi kaf ni pangkal lidah sesama qaf, tapi dia telah ke depan sikit dan telah membetuli antara lelangit yang lembut dan keras. Itulah kaf ya. Baik, apa pula sifat dia atau macam mana cara kita nak ngeluarkan huruf kaf ni? Pertamanya, tengok angin macam mana. Ak. Ada tak rasa angin? Ada. Maknanya angin terlepas ke tertahan? Terlepas. Tapi bila kita buat ak, jangan lepas angin dulu. Kita nak tengok suara kita macam mana. Ak. Suara tu terlepas ke, mengalir ke, dia tertahan? Suara tertahan. Kesimpulan dia, kaf ni suara tertahan, tapi nafas ataupun udara Jadi nak buatkan dia slow-slow. Jangan kelang kabut. Nanti tak apa jadi kan. Jadi kita buat macam mana? Dia ada angin. Tapi tidaklah lambat dia tu. Maksud saya ni kita nak memahami proses mengeluarkan dia rupa itu. Tahan dulu. Dia ada angin. Serupa kita buat pada ta dulu. Ingat tak? Proses yang sama, tahan suara, lepas angin. Yang tu angin tu. Tapi ada orang buat tu macam dah bercampur sin. Kuwirat. Itu macam ada campur-campur lah sin ke. Tak nak. Angin. Mujur ada ni kan. Kalau tidak susah nak dengar pun. Kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Yang bukan kan. Kebanyakan buat macam itulah kan. Idza syamsu kuwirat. Sebenarnya bukan macam itulah kan. Baik. Balik pada kaf. Proses dia apa? Tahan suara, lepas angin. Sebenarnya macam itu je. Tidak lambat kan. Sadrak. Zikrak. Tahan suara, lepas angin. Boleh ya? InsyaAllah. Baik, cuba. Nanti kita pun tanya juga ya. Kalau berbaris macam ni, mana anginnya? Baik, begini. Kita ambil faham balik ya. Sifat-sifat yang kita sebut dari tadi, yang kita kata menonjol, ada sekurang-kurangnya 4 kita bincang daripada tadi itu adalah sifat-sifat yang melekat dengan setiap huruf. Apa keadaan huruf itu sekalipun, baik sukun, baik berbaris, tetap ada. Sifat dia adalah namanya sifat lazimah. Lazim, mesti, tak boleh berenggang sifat tu dengan huruf tu. Apa keadaan dia? Bezanya ketara dengan tak ketara je. Tapi nak kata ada, mesti ada.
Mesti ada. Itulah yang boleh kita ambil faham. Tapi bila berbaris dah tak ketara macam dia mati. Pasal apa? Dia berbaris, berharakat. Harakat ni kita nak bergerak kan. Jadi tak ketara. Sebab itulah ulama ajar dengan kita, bila kita nak merasa makhraj, kita rasakan dia dengan sukun. Ak. Jadi bila kita rasa dengan sukun, dia akan lebih ketara ataupun kita dapat rasa dengan lebih baik berbanding kalau kita rasa dengan berbaris. Ka. Entah sikit benar anginnya tu tak terasa. Sudah kan kita faham tak ada angin, tak betul. Sebab tu ulama ajar kita nak rasa dengan sukun. Kita akan rasa angin yang terlepas. Boleh faham ya proses kita memahami sifat-sifat ni? Boleh InsyaAllah. Baik. Haqa. Jadi kan satulah yang kita nak ingatkan, kaf ni suara yang kita tahan, angin yang kita lepas. Jadi kita tak nak dia berlaku macam kita tiru-tiru bacaan orang Arab ke kan. Takut kita tersalah faham. Sebab kita tiru membuta tuli tanpa kita memahami apa sebenarnya sifat yang ada pada huruf tu. Sama juga macam ta kan. Contoh, kalau kita main tiru-tiru je Arab baca, mungkin kita akan tersalah. Contoh apa ni? Siratal ladzina an'amta tak nak lah. Macam mana pula jadi ta tu dah macam kita tak tahan pun suara kita. Patutnya ta macam tu lah. Tahan suara kan. Tapi kalau kita nak buat dia tu macam suara kita pun terlepas gitu je. Siratal ladzina an'amta tu kita buat dia lembik macam tu tak kena. Siratal ladzina an'amta begitu. Ka kan, ka. Kalau kita buat zikrak tu dah tak berapa tepat dengan sifat dia. Zikrak. Dia mesti macam tu. Sebab suara kita tertahan kan. Zikrak. Macam itulah hasil dia. Baik, terus. Jadi tiru-tiru membuta tuli ni takut tidak menatijahkan sifat yang sebenar bagi huruf tu. Baiklah kita faham perlahan-lahan macam ni. Baik. Terus kahaqa. Kaqakha. Hati-hati takut sama pula bunyi qa dengan kha tu. Dia macam ni. Kha kita dah kabur tadi kan. Qaf ni dia secara umum di lidah. Kha ni secara umum dia di kerongkong. Lain. Dia satu di lidah, satu di kerongkong. Tapi macam mana kita boleh tertukar? Pasal dia sempadan. Kha ni sebenarnya telah berada di awal pangkal lidah tapi tak masuk lidah. Dia di hujung kerongkong. Awal pangkal lidah, bukan pangkal lidah. Qaf yang di pangkal lidah. Jadi jangan tertukar. Kha tu bawah. Bawah ke atas ni kalau kita ambil nisbah dari kerongkong menuju ke mulut. Kha tu bawah, qaf tu atas. Atas pada qaf lagi ialah kaf. Ni makin nak keluar mulut kan. Kha, lepas tu qa, lepas tu ka. Itu dia turutan dia macam tu. Boleh faham ya? Cuba
Ka, qa, kha, bawah balik. Gitu. Cuba. Saya risau juga macam ramai-ramai ni macam serupa. Tapi harap tak apalah ya. Kita faham benda tu elok ya. Qa turun balik turun ke bawah ke kerongkong ujung kha. Kha ya. Dia kalau kha dulu senang sikit. Kha lepas tu dia naik ke atas qa, tapi dia saja buat macam ni kan. Bawah atas ke bawah tu susah aja tu. Dia ghostan. Kalau dia susun kha dulu kita naik ke atas qa, senang sikit. Tak apalah tu nama riyadhah kan. Cuba lagi, sekali lagi. Ka, qa, kha. Ada baik sikitlah. Nah. Okey, tak apa, banyak lagi ke depan tu. Okey. Dhahaka. Jakata. Atafa. Syakara. Sadasa. Qa. Yang ni tengok ni. Macam mana buat ni? Qa. Yang ni bolehlah gagah pasal dia nak ke depan. Ke depan. Qa, kafa. Dha, ghasa. Ghafaka. Zakata. Abata, sajaha, khadaza. Raza, sasha, sada, tadha. Sekira-kira sadha ni bunyi dia serupa. Pasal sifat dia samalah kan. Dua-dua tu nak ada isti'la dan itbaq. Jadi janganlah ada satu kurang satu. Sadha, tadha. Bunyi macam itulah ya. Okey. Baik, terus. Aghafaqaka. Jadi sekarang kita nak baca tiga-tiga terus tu ya. Okey. Kahaqaka, qakha, dhahaka. Dhahaka. Jakata, atafa, syakara. Sadasa, ghakafa, dha, ghasa. Ghafaka, zakata. Abata, sajaha, khadaza. Raza, sasha, sada, tadha. Dha. Cuba zal pula. Za. Dha. Okey.
Jangan zo jangan zo tu kat mana letak tu saya pun tak saya tak pastilah sebab dia memang ada dipanggil dha al-awam huruf dha bagi orang awam. Tapi saya pun kurang pastilah dekat mana letak dia kan. Zo kalau ni macam dia hujung lidah tu ke bawah apa ada. Saya rasalah agak zo. Sepatutnya ala kulli hal sepatutnya huruf dha ni sama dengan zal lah. Ya. Hujung lidah kita ni hujung gigi kapak yang atas, kacip yang atas tu hujung dan hujung. Itulah zal, itulah dha. Bezanya yang zal tu nipis, yang dha tu tebal. Jadi kalau buat tempat lain dekat bawah gigi bawah ke saya tak pasti, tapi bunyi dia ada lain lah. Macam contohnya zo. Tu dekat mana tu kena rasa. Zo. Kalau zo tu dekat mana? Saya pun kurang pastilah. Tapi patutnya za dulu. Yang nipis senang buat. Za dulu. Za. Okey, situ juga. Cuma pangkal lidah dengan tengah lidah tu kita nak naikkan. Buat nipis dulu. Za. Dha. Cubalah ya. Ambil yang nipis dulu, lepas tu ambil yang tebal. Tempat yang sama. Tepat sama. Za, dha. Mudah-mudahan jadilah, sebab kalau takut zo tu dia ada lain sikit. Saya tak pasti dekat mana tempat dia. Zo. Lain tu dia nak macam zai tapi dia tebal kan. Sebab tu saya kata, saya rasa macam ujung lidah tu dekat bukan, dia letak dekat gigi kapak bawah. Macam mana? Sepatutnya. Tapi kalau zo tu saya rasa dia buat zai tapi dia bagi tebal. Tak jadi lah. Zai, okey. Zai bukan ke hujung lidah kita mengalir ke belakang gigi kacip bawah kan. Tapi dia buat zai tu bagi tebal, dia jadi macam itulah zo. Itu sebenarnya zai yang dibuat tebal. Salah lah. Ceritanya salah. Yang betul dia apa? Hujung lidah dia nak kena dengan hujung gigi kapak yang atas. Dia tak nak pergi ke gigi kapak bawah belakang tu macam zai. Tapi dia buat macam jadi. Kalau orang yang kurang perasan, zo. Macam ada, tapi sebenarnya kelain lidah tu. Dia buatlah tebal kan. Gitulah. Itulah. Tapi dia boleh, tak tahulah macam mana buatnya kan. Tapi bunyinya boleh seakan-akan zai yang tebal. Dan dia menyerupai dha. Sebenarnya tak. Sebenarnya susah buat, tapi tak tahu macam mana orang boleh buat. Yalah, tak betul. Tempat pun dah tak betul, tapi dia buat bagi macam tebal nak menyerupai. Tapi salah. Yang kita nak apa? Yang tadi tu. Za. Tempat tu juga. Dha. Situ je. Tak ada pergi ke lain lah. Jangan pergi ke lain. Itu je lah ya. Okey. Jadi yang bagi bawah sekali ya. Aghafaqaka. Jadi kan kita ni adalah kebiasaan kita yang sepatutnya benda tu dibuat dengan senang. Tapi kita dah terbiasa yang susah. Bila kita fikirkan, yang susah pun kita boleh buat. Rupanya secara tabi'i dia, benda tu patutnya senang untuk kita ucapkan. Oleh kerana kita terbiasa, yang susah pun kita boleh buat. Jadi kita betulkan. Sepatutnya kita ambil yang tabi'i, yang senang.
Boleh ya? Selepas ni insya-Allah kita kalau ada rezeki kita 2 muka surat rupa ini. InsyaAllah lah ya. Beberapa pertemuan lagi kita selesailah sampai ke Hamzah tu. Lepas tu kita tengoklah apa ada lagi latihan-latihan kita. Tak adalah apa yang Iqra' 1 ni bagi atas lah, bagi atas lah. Cuma yang muka surat 20 tu menarik nantilah. Muka surat 20 tu sajalah tengok kan. Yang tu menarik dan bukan dekat menarik gitu-gitu dia, penting. Pasal apa? Pasal inilah masalah kita, kekeliruan kita, penyakit kita. Jadi eloklah kita berubat. Tapi tu sekarang nanti kita berubat kan. Betul tak tu penyakit kita tu? Betul. Saya pun serupa itu juga, penyakit saya juga. Nantilah kita tengok. Baik. Cukuplah setakat tu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sama. Sana sambut di bawah ni. Tahulah sambut ke apa ke. Barang kita. Dia kalau pergi malam betul tak ada.